Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini selepas 2 tahun lebih kita membicarakan ataupun mengangkat topik penting pandemik COVID-19 dan keadaan pada ketika ini terkawal dengan jumlah kes positif yang dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah angka 3,000 saban hari dan angka kematian juga amat minima saban hari, tetapi kita terus berwaspada dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia walaupun majoriti rakyat dewasa negara kita sudah pun diberikan 2 dos lengkap dan ada juga sebahagian besarnya sudah pun lengkap dengan dos penggalak. Begitu juga di kalangan remaja kita dengan angka yang amat memberangsangkan, cuma angka bagi kanak-kanak perlu dipertingkatkan lagi bagaimana mereka perlu diberikan perlindungan vaksin COVID-19. Dan pada ketika ini apabila kita membicarakan fasa peralihan endemik, kes berkaitan dengan HFMD ataupun penularan penyakit yang dikatakan dibawa oleh enterovirus yang meliputi Coxsackie virus A16 ataupun enterovirus 71 ataupun EV71 ataupun yang lebih dikenali oleh masyarakat penyakit kuku, mulut dan juga berkaitan dengan tangan. Jadi ini semua penting untuk kita lihat secara lebih dekat kerana dari angka yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada ketika ini agak membimbangkan kerana dengan angka lebih kurang 22,463 dilaporkan di seluruh negara pada ketika ini, iaitu peningkatan yang amat ketara berbanding tahun lalu. Jadi Ketua Pengarah Kesihatan memberikan peringatan bahawa kes ini mudah berjangkit di kalangan kanak-kanak berumur bawah 6 tahun dan yang mungkin terlibat di kalangan anak-anak kita ataupun keluarga kita ataupun jiran kita. Jadi untuk melihat perkara ini lebih lanjut, apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan ahli keluarga kita, anak-anak kita terlibat dengan penularan penyakit HFMD ini. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini saya bersama yang berbahagia Dr. Norita Samsudin, pakar perubatan kesihatan awam sektor zoonosis, atau betul atau tidak saya punya sebutan itu, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Norita, apa khabar? Selamat Hari Raya. Okey, waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Haji Nazri. Terima kasih Dr. Norita atas masa yang diberikan untuk kita berbincang tentang penularan HFMD pada ketika ini dengan angka yang agak merisaukan juga. Jadi mungkin sebagai permulaan, mungkin Dr. Norita nak jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kes HFMD yang sedang kita lihat peningkatan yang ketara pada ketika ini. Okey, seperti mana yang Haji Nazri cakap tadi, penyakit HFMD atau Hand, Foot, Mouth Disease ni, kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil penyakit tangan, kaki dan mulut lah. Di mana kalau macam kita tahu penyebabnya adalah ia disebabkan oleh enteroviruses, di mana yang paling banyaknya adalah Coxsackie A16 atau Coxsackie A16 dan juga enteroviruses 71 atau EV71 lah. Okey, itu adalah merupakan penyebab kepada penyakit HFMD ini. Okey, kalau kita tahu bahawa penyakit HFMD ini kebanyakannya macam kita cakap tadilah, ia adalah berlaku almost ataupun kebanyakannya 90% daripada kes HFMD di Malaysia adalah berlaku di kalangan kanak-kanak berumur 0 hingga 6 tahun lah. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan penyakit tangan, kuku dan mulut ini, Dr. Norita, adakah ia bersifat seasonal ataupun bermusim, ataupun Kementerian Kesihatan sudah pun menjangkakan bahawa penularan ini akan ada peningkatan apabila kita sudah pun membuka sektor ekonomi, sektor sosial seperti pendidikan, anak-anak sudah pun dibolehkan untuk ke sekolah ataupun dihantar ke rumah pengasuh ataupun ke taska. Jadi kebimbangan itu menjadi kenyataan. Adakah begitu? Okey, kalau untuk kita untuk makluman kita semua, untuk HFMD ni, penyakit ni dia tidak melibatkan daripada segi pengaruh atau faktor cuaca lah.
Tapi daripada segi pembukaan sektor sosial ataupun sektor yang melibatkan perkumpulan kanak-kanak seperti pembukaan taska, tadika dan juga sekolah adalah menyumbang kepada peningkatan kes bukan sahaja HFMD tetapi semua penyakit-penyakit yang lain lah. Okey, di mana kalau untuk kes HFMD ini memang kita jangkakan peningkatan yang di mana berlakunya kes peningkatan peningkatan kes HFMD di Malaysia, di mana sejak 2 tahun lepas iaitu ketika pandemik 2020 pandemik COVID-19 pada 2020 dan juga 2021, di mana ketika itu memang kita mengamalkan penjarakan fizikal, mengamalkan daripada segi pengamalan kebersihan diri yang tinggi, pengambilan cecair sanitasi apa semua. Jadi benda tu sendiri adalah salah satu penghalang ataupun ia menghindarkan kita daripada mendapat penyakit berjangkit termasuk juga HFMD. Okey, untuk memberikan kesedaran kepada penjaga, ibu bapa ataupun waris berkaitan dengan penularan wabak HFMD ini, kalau kita mengikut statistik peningkatan 12% yang diperkatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan berbanding tahun lalu agak membimbangkan. Kalau ikut angkanya, negeri yang mencatatkan peningkatan iaitu seperti Kuala Lumpur Putrajaya 33.7%, Selangor sendiri di Lembah Kelang ada 13% dan juga Perak 98%. Begitu juga di negeri lain menunjukkan peningkatan. Jadi apa sebabnya peningkatan ini? Okey, kalau daripada segi peningkatan kes-kes ni tersebut, di mana kita dapati bahawa kes-kes ni berlaku adalah di kalangan kanak-kanak 0 ke 6 tahun, di mana kalau kita tahu kanak-kanak ini adalah kita consider sebagai naive population, di mana untuk 2 tahun sebelum ni, di mana kanak-kanak ini tidak terdedah kepada penyakit HFMD ini. Jadi ketika berlakunya pergaulan atau perkumpulan kanak-kanak ini di taska, tadika dan juga sekolah, ini menyebabkan sebaran ataupun penularan penyakit HFMD di kalangan kanak-kanak, di mana ini menyebabkan peningkatan kes HFMD di Malaysia. Untuk makluman semua, di mana yang Haji Nazri maklumkan tadi adalah merupakan 3 negeri yang tertinggi daripada kes HFMD, tetapi kita dapati bahawa hampir keseluruhan negeri di seluruh Malaysia terdapat peningkatan kes HFMD, di mana kebanyakan negeri telah pun melepasi kita panggil sebagai warning, paras warning ataupun paras epidemik lah untuk setiap negeri. Okey, kalau kita ingin lihat secara lebih dekat berkaitan dengan penularan HFMD ini, kelompok mana sebenarnya Dr. Norita yang paling berisiko? Walaupun 90% yang dikatakan tadi berumur antara 1 ataupun 0 hingga 6 tahun di kalangan kanak-kanak, tetapi adakah ia juga boleh menular di kalangan remaja dan juga orang dewasa? Okey, untuk makluman HFMD ni sebenarnya dia boleh berlaku pada semua umur, dia tak kira sama ada kanak-kanak ataupun dewasa. Tetapi berdasarkan statistik ataupun pemantauan kita dapati 90% lah berlaku di kalangan yang berumur 0 ke 6 tahun lah. Tetapi daripada segi kejadian wabak tu sendiri, kita dapati 70% daripada wabak HFMD ni berlaku di kalangan ataupun berlaku di taska, tadika dan juga prasekolah. So di mana risiko yang paling tinggi adalah bagi kanak-kanak lah yang berumur 0 hingga 6 tahun dan even 7 hingga 12 tahun di mana berlakunya pergaulan di antara kanak-kanak tersebut ketika sesi di taska, tadika dan juga di prasekolah serta sekolah juga. Okey, berkaitan dengan gejala ataupun simptom Dr. Norita, di mana kebiasaan simptom yang berjangkit dengan virus Coxsackie dan juga EV71 ini yang boleh ibu bapa ataupun penjaga perhatikan jika ada di kalangan anak-anak mereka terlibat ataupun ada simptom-simptom berkaitan dengan HFMD? Okay. Untuk kalau macam gejala untuk ibu-ibu bapa lah, untuk kita perhatikan anak-anak kita lah sekiranya mendapat HFMD. Untuk permulaannya selalunya kes-kes HFMD ni dia mengalami demam.
Okey, selepas demam tu 1 atau 2 hari kemudian barulah akan munculnya oral ulcer ataupun ulcer dalam mulut kita dan juga terdapatnya ruam ataupun lepuh lah pada tapak tangan, pada kaki, pada celah-celah jari dan juga ada setengahnya di lutut, siku dan di bahagian belakang-belakang badan termasuk punggung dan juga di sekitar kawasan lampin lah. Jadi kalau macam ibu bapa dia nak kena pasti, dia kena tengoklah. Selalunya yang paling kita dapat kena pasti ialah tanda-tanda ruam dan juga lepuh lah. Untuk HFMD ni dia sangat orang kata tipikal ataupun sangat senanglah untuk kita detect itu HFMD. Selalunya ibu bapa akan dapat kesan sekiranya terdapatnya ruam-ruam, lepuh dan juga terdapatnya ulcer pada mulut lah. Kalau macam pada demam tu, mungkin demam tu disebabkan oleh flu ataupun disebabkan oleh demam jangkitan saluran pernafasan ke apalah. So memang kalau yang tipikal ataupun yang mudah untuk ibu bapa kita kesan, ibu bapa ataupun penjaga kepada kanak-kanak ialah daripada segi ulcer di mulut dan juga pada ruam serta ataupun lepuh pada tangan dan juga kaki. Apabila sudah ada simptom dan gejala yang diperhatikan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka ini, apa yang mereka perlu lakukan? Kerana mungkin mereka ambil mudah, mungkin dia rasa ada alergi ataupun digigit nyamuk ke ataupun gatal-gatal biasa yang ruam-ruam yang wujud di permukaan kulit anak-anak mereka. Tetapi kalau mereka rasa ada sesuatu yang perlu dilakukan, apa ibu bapa perlu lakukan dalam waktu yang segera ini? Okey, dia untuk penyakit HFMD ni selalunya kalau yang berlaku di kalangan kanak-kanak dia adalah merupakan gejala ringan lah. Jadi selalunya macam gejala ringan tu dia akan sembuh sendiri dalam masa 7 ke 10 hari. Di mana kanak-kanak tersebut mungkin mengalami gejala demam yang ringan dan juga ruam. Jadi ibu bapa kadang-kadang mengambil orang kata ambil mudah ataupun mengatakan bahawa okey tak apa anak saya kurang sihat sedikit jadi saya boleh bawa anak saya ke tempat-tempat lain, tapi sebenarnya untuk kita mengelak daripada merebaknya penyakit HFMD ni kepada orang lain ialah kalau sekiranya anak-anak kita mengalami tanda-tanda untuk HFMD, kita perlulah elak dan kita jangan bawa anak kita ke tempat orang yang terdapat di mana terdapatnya orang ramai ataupun orang awam. Contohnya kita tak boleh bawa ke tempat playground, ke tempat shopping mall ataupun contohnya ketika sekarang kita tengah sambut sambutan dalam bulan Syawal di mana pada waktu ni mungkin ibu bapa mengambil mudah mengatakan boleh membawa anak-anak mereka yang mempunyai gejala atau tanda ni kepada ziarah Aidilfitri kepada rumah terbuka sebagainya. Open. Ya, jadi sebenarnya memang tidak boleh di mana kanak-kanak tersebut kalau sepatutnya memang dia perlulah kita katakan kuarantin ataupun isolasi. Kita kena perlu kontrol atau kawalnya di rumah kita lah. Kalau kita ingat ketika pandemik COVID-19, penjagaan kesihatan kendiri ataupun peribadi itu amat dititik beratkan oleh semua individu di negara kita. Sampai kita lengkaplah barang kebersihan, keperluan kebersihan di rumah, ada sabun di setiap sinki kita, penggunaan sanitasi, menggunakan tisu basah ataupun hand sanitizer. Begitu juga kita cepat kalau sampai ke rumah itu kita nak mandi dan sebagainya. Tetapi nampaknya amalan-amalan kendiri sebegini semakin berkurangan kerana kita mungkin sudah yakin bahawa ada imun sistem yang akan melindungi kita daripada jangkitan COVID-19. Mengapa konsep penjagaan kendiri ini perlu dikekalkan, perlu dilestarikan, Dr. Norita? Kerana sebarang penyakit yang berjangkit, ia mudah dijangkiti dari pelbagai aspek. Mungkin kalau HFMD ini, macam mana sebenarnya ia berjangkit? Okey, kalau untuk HFMD ni dia boleh berjangkit melalui satu batuk ataupun bersin. Yang kedua adalah melalui pergaulan antara kes ataupun pesakit HFMD dan juga melalui sentuhan kepada cecair lepuh tersebut. Dan juga satu lagi ialah melalui perkongsian alatan ataupun permainan ataupun alatan peribadi kanak-kanak tersebut dengan orang lain lah. Dan juga satu lagi
sekiranya kita menyentuh permukaan yang telah pun disentuh oleh kanak-kanak yang mengalami HFMD. So sebenarnya untuk sebaran HFMD ni sangat mudah daripada pesakit ataupun kes HFMD kepada orang lain sebenarnya. Jadi macam Haji Nazri kata tadilah, sebenarnya penjagaan kendiri itu memang sangat penting. Sebab itulah ketika pandemik COVID-19 pada tahun ketika memuncak 2020 dan juga 2021 di mana kita dapati penyakit berjangkit termasuk HFMD sangat menurun disebabkan oleh penjagaan diri yang sangat tinggi lah. Di mana kita tahu bahawa salah satu langkah-langkah pencegahan untuk penyakit HFMD ni ialah perlulah kerap membasuh tangan dengan sabun dan juga air bersih ataupun menggunakan cecair sanitasi lah, ataupun kita panggil fluid sanitation fluid tu lah. Fluid tu. So memang daripada segi penjagaan diri, penjagaan kebersihan persekitaran rumah, alatan peribadi juga perlu dilakukan secara kerap, di mana ini dapat sebenarnya menghalang ataupun mengelak daripada sebaran virus HFMD ini kepada orang lain. Penularan melalui tempat najis misalnya, kalau di rumah kita ada tandas, mangkuk tandas, tempat pemegang tombol pintu misalnya, begitu juga alat-alat yang berkaitan dengan alatan mandi dan juga kebersihan. Jadi adakah itu juga penting untuk kita lihat supaya jika ada mula kes di sebuah rumah itu, jadi yang lain-lain juga perlu berjaga-jaga, dan hal berkaitan dengan penjagaan kebersihan di bilik mandi dan juga alatan mandi dan sebagainya perlu diberi perhatian, Dr. Nurita. Betul. Kalau macam kes HFMD, sebenarnya ia boleh ditularkan melalui najis lah. Jadi sekiranya kalau macam kanak-kanak yang memakai lampin ke ataupun selepas membuang air besar, di mana perlulah membasuh tangan ataupun selepas kita handle anak-anak kita yang ada pakai lampin selepas dia buang air besar ke apa, kita memang perlu basuh tangan dengan air bersih dan juga sabun. Dan juga daripada segi kebersihan, bukan sahaja tandas tetapi peralatan di rumah kita, permukaan yang disentuh oleh anak-anak kita yang ada HFMD itu perlulah kita kerap melakukan. Kalau boleh kita melakukan pembasmian kuman ataupun kita perlulah mencuci dengan sabun. Kalau boleh kita perlu menggunakan pencuci yang mengandungi basicnya Clorox lah ataupun klorin lah, yang mengandungi klorin supaya dapat membasmi kuman ataupun membasmi virus HFMD. So ini juga sebenarnya dapat mengelak daripada sebaran HFMD ini kepada anak-anak yang lain lah. Tapi untuk kita tahu, sekiranya seorang anak yang ada HFMD, dia perlulah diasingkan dan dia perlulah, macam kita kata, dia sebenarnya konsep dia macam COVID-19 juga. Sekiranya ada satu kes HFMD, sebenarnya dia perlulah dikuarantin ataupun diisolasikan daripada orang lain ataupun daripada anak-anak yang lain lah. Bagi Pusat Penjagaan Taska Tadika dan Pusat Pengasuh, apa yang mereka perlu lakukan jika dilaporkan ataupun mereka mengenalpasti salah seorang anak yang diasuh itu ada gejala enterovirus ataupun Kawasaki virus X16 ataupun AV71 ini. Jadi apa yang mereka perlu lakukan? Kerana ialah ini perniagaan juga, amanah sudah diberikan oleh penjaga dan keluarga. Mereka kadang-kadang takut nak beritahu, mungkin ini mungkin mereka assume demam biasa ataupun perkara yang normal dan sebagainya. Tetapi jika ada gejala-gejala yang mungkin sah inilah HFMD, apakah institusi ini perlu lakukan supaya ia tidak menjadi pusat perebakan? Okey. Sebenarnya untuk Taska Tadika, even prasekolah ataupun sekolah, sekiranya mereka terdapat dalam jumpa adanya kes HFMD di kalangan kanak-kanak ataupun di kalangan pelajar tersebut, diorang perlulah melaporkan ke pejabat kesihatan daerah yang berhampiran lah. Di mana selalunya kalau dua kes HFMD berlaku di satu tempat tu, contohnya berlaku di satu taska atau tadika tersebut, kita panggil sebagai wabak lah, dah berlakunya wabak HFMD di situlah.
dan selalunya PKD atau pejabat kesihatan daerah akan pergi ke taska tabika even sekolah yang ada kes-kes HFMD ini untuk kita lakukan siasatan lanjut lah. Dan sekiranya perlu kelas ataupun keseluruhan taska tersebut mungkin akan ditutup di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit lah, iaitu Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 di bawah Akta 342 lah. Jadi sebenarnya memang kita tahu daripada segi macam Haji Nazri maklumkan daripada segi ekonomi ataupun bisnes macam untuk operasi taska tersebut, tetapi kita perlu mengambil rasa tanggungjawab lah bagi penguasa tadika dan taska tersebut untuk melaporkan kes-kes HFMD ini kepada PKD. Untuk makluman Haji Nazri juga untuk sebenarnya untuk setiap tahun PKD atau Pejabat Kesihatan Daerah memang melakukan kita panggil kursus ataupun town hall meeting ataupun kita panggil kursus lah kepada penguasa taska, tabika dan juga tadika ni lah, di mana kita lakukan daripada segi untuk memberi kesedaran ataupun memberi pemahaman berkaitan penyakit berjangkit termasuk untuk penyakit HFMD. Maksudnya apa yang perlu mereka lakukan sekiranya ada kes dan juga bagaimana mereka nak elak daripada sekiranya ada kes HFMD untuk mengelak daripada kes HFMD masuk ke dalam premis tersebut. Itu adalah macam tadi Haji kata tadi, sekiranya ada kes berlaku. Kalau sekiranya ada kes berlaku, itu yang perlu dilakukan. Tetapi kalau sebelum tu, maksudnya dia boleh elakkan daripada kes HFMD tersebut masuk kepada premis ataupun taska atau tabika tersebutlah, di mana dia perlu melakukan gatekeeping screening ataupun maksudnya saringan di pintu masuk taska, tabika atau tadika tersebut. Okey, berkaitan dengan rawatan HFMD, adakah daripada pengalaman yang lepas dan Kementerian Kesihatan sudah mengenal pasti simptom dan gejala dan juga kesan kepada pesakit, adakah dengan gejala ringan itu adakah situasinya antara 7 ke 10 hari memang akan pulih semula di kalangan anak-anak yang terlibat ataupun ditular dengan penyakit HFMD ini? Tetapi jika ada gejala-gejala yang lebih berat, apakah risikonya dan apa rawatannya, Dr. Nurita? Okey, kebanyakannya macam saya katalah, kebanyakan atau majoriti daripada kes HFMD ini adalah ringan di mana selalunya rawatan yang kita beri kepada pesakit-pesakit HFMD ini ialah kita bagi iaitu rawatan secara sokongan. Maksudnya macam contoh kalau demam, kita bagi dia ubat demam. Kalau dia daripada segi contohnya macam dia tak selera makan, maksudnya kita kena support lah. Maksudnya kalau dari segi ibu bapa, dia kena support lah untuk memastikan bahawa anaknya memang kekal akan makan dan juga akan minum lah. Maksudnya sebab disebabkan oleh adanya oral ulcer ataupun ulcer di mulut tu, kan kurang selera makan ataupun orang kata refuse ataupun elak untuk makan. Jadi pada masa tu maksudnya ibu bapa perlulah memainkan peranan supaya tidak berlakunya dehidrasi ataupun kekurangan air di dalam badan kanak-kanak tersebutlah. Di mana kebanyakannya untuk kalau punca HFMD ini adalah Coxsackie A16, kebanyakannya adalah gejala ataupun simptomnya adalah ringan tetapi untuk EV71 ataupun enteroviruses 71 atau EV71 tu dia boleh menyebabkan komplikasi lah. Di antara komplikasinya seperti dehydration, jangkitan pada dehydration maksudnya kekurangan cecair dalam badan kita. Yang satu lagi dia boleh menyebabkan jangkitan pada otak dan juga dia boleh menyebabkan sawan Jadi yang ini memang kita kena perhatikan. Maksudnya ibu bapa di rumah kena perhatikan sekiranya anak-anak macam mengalami gejala seperti contohnya macam dia semakin kita panggil resah ataupun semakin teruk dia punya dehidrasi ataupun maksudnya dia semakin lemah lah. Maksudnya kalau kanak-kanak tu memang menangis, memang kita consider dia sebagai energetik atau masih bertenaga, tapi sekiranya dia diam memang kita rasa itu yang perlu kita, antara tanda-tanda yang kita perlu khawatiri lah. Satu, dia kurang makan. Yang kedua, daripada kita tengok daripada segi kekeringan maksudnya cecair itu atau kita panggil dehidrasi. Yang ketiga, contohnya macam sekiranya dia ada kejang pada maksudnya kita panggil
kejang pada leher ya, dan dia boleh ada juga mengalami macam sawan ke apa. Jadi sekiranya dia mengalami tanda-tanda tersebut, dia perlulah dibawa ke hospital dengan kadar yang segeralah. Okey sekali. Dr. Nur Hisham ada mengatakan untuk melakukan langkah yang lebih proaktif, KKM mengaktifkan ciri terbaru pengesanan penyakit berjangkit termasuk HFMD ini dalam aplikasi MySejahtera. Mungkin Dr. Norita nak jelaskan. Okey, macam dalam MySejahtera, dalam app MySejahtera sekarang kita ada satu button kita panggil Infectious Disease Tracker, di mana salah satu penyakit yang memang kita kongsikan di dalam Infectious Disease Tracker itu adalah penyakit HFMD lah. Di mana sekiranya kalau kita buka, kita berada di satu lokasi, kita buka MySejahtera itu, kita boleh tahu berapa kes HFMD yang berada dalam lingkungan 5 km di 5 km radius di sekeliling kita. So daripada segi situ kita boleh tahulah bahawa contohnya kita terdapat 50 kes HFMD. Maksudnya memang tinggilah kawasan tersebut mempunyai kes HFMD. Jadi kita dikategorikan sebagai kawasan lokaliti yang ada wabak, begitu Dr. Norita? Ya, kita boleh considerkanlah ada wabak ataupun memang kes yang memang sangat tinggilah. So memang kalau sebenarnya ada soalan juga netizen ataupun orang awam, dia kata kalau kalau ada kes HFMD, contohlah HFMD dalam kes kita bercakap ni kan, dia kata kalau ada kes tu apa yang perlu saya buat sebenarnya. Dia kata okey, sebenarnya penting sebab kita melihat bilangan kes tu dalam 5,000 ataupun 5 km radius. Maksudnya radius untuk orang tersebut. Jadi kalau pada waktu tu contohlah kalau dia kata 50 kes, so sepatutnya dia perlu faham bahawa dia perlu elakkan untuk pergi ke kawasan-kawasan yang sesak. Yang sesak satu, yang kedua yang yang berlakunya perkongsian untuk orang awam, contohnya macam dekat playground. Lepas tu yang kedua macam shopping mall di mana berlakunya perkongsian troli. Kita perasan sebenarnya salah satu punca sumber sebaran untuk HFMD tu sebenarnya adalah penggunaan troli yang sama di shopping mall. Itu salah satunya lah. Okey. Terima kasih Dr. Norita Samsudin, pakar kesihatan awam sektor zoonosis bahagian kawalan penyakit berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia atas nasihat kesihatan berkaitan dengan HFMD dan kita perlu berjaga-jaga dan perhatikanlah tingkah laku dan jika ada sebarang gejala simptom di kalangan anak-anak kita yang berumur 6 tahun ke bawah, begitu juga di kalangan remaja dan juga dewasa, ia juga boleh dijangkiti. Jadi terima kasih Dr. Norita sekali lagi dan kita mengharapkan semua pihak mengambil maklum tentang penularan penyakit HFMD yang semakin meningkat di seluruh negara, bukan hanya di Lembah Kelang ataupun di kawasan bandar-bandar besar di negara kita. Sekian, saya Nazrika. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.